Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, senantiasa kita diberi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh duduk di dalam majlis ilmu pengetahuan untuk kita menututi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari perjumpaan kita ini, iaitu majlis khususlah, iaitu majlis nak nak berikan keterangan kepada masyarakat apa yang disebarkan oleh setengah-setengah daripada ahli-ahli fitnah yang nak mengkacaukan akan fahaman orang Islam dan orang ahli sunnati wal jamaah, khususnya tentang masalahnya, iaitu masalah rangkaan di dalam agama, di dalam bawah tabir. Bawah tabir hak mana? Tabir kata perkara khilafiyah. Benar, bukan perkara khilafiyah, iaitu perkara di antara iaitu perkara yang jadi rangkaan dalam agama. Ada seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tu salah satu daripada orang pengikut kita juga. Dia hantar mari kepada majlis ilmu kita ni akan satu suara daripada ahli yang duk mengajar jugalah di tanah Malaysia sana tu, iaitu tentang masalah kita mari dengar sama-sama lah, iaitu masalah sapuh muka selepas daripada semaya. Adakah keterangan hak dia wari itu benar ataupun tak benar? Kalaulah benar, kita terima di atas neraca kebenaran. Kalau tak benar apa, kita terima di atas neraca kebenaran. Mari kita tengok natijah sama-sama. InsyaAllah kita dengar sikitlah supaya kita orang kata boleh mengambil faedah sama-sama. Dengar. Nama kata aku fitnah pula ni. Ada hadis yang kata Nabi sapu muka lepas salam. Lepas memberi salam dalam salam. Tapi hadis tu terlalu dhaif. Tak sahih. Tak sahih. Kalau baca lagi. Betul tak? Imam Syafi'i. Bawa dengar, serabut. Betul tak gitu? Apabila kita buka dalam kitab Majmu' Zawaid bagi Al-Imam Al-Haythami, begitu juga bagi Jami' Kabir Sunan Tirmizi bagi Al-Imam At-Tirmizi. Kita ambil sah hadis ya, tak usah banyak-banyak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qudiya salatahu yamsahu jabhatahu biyadihil yumna wa yaqulu bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim azhaba 'annal hammi wal hazan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sembahyang ni habis mana? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'it makhsusatin. Beberapa perbuatan dan perkataan yang dimula dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam sini bukan bersalam-salam imam dan makmum. Kalau habis semayang tu salam imam makmum, panjang sangat semayang. Salam sini assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama. Habis semayang. Habis lah. Jadi kita jawab, dah kalau habis dah, ikutlah nak sapu apa-apa, jangan bala nak sapu punggung ke, nak sapu dada ke. Ke hati tak boleh. Orang Melayu ni dia ada cara sapu dia ni. Ritual dia panggil. Mendengar mulai video tu, memang dia jawab gitu. Maka kena tanya, dalil main mana? Bila kita sebut dalil, dhaif belaka. Betul tak dhaif? Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata apa? Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qudiya salatahu, apabila selesai daripada sembahyang dia, yamsahu jabhatahu, Nabi sapu dahinya. Biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Wa yaqulu, dan Nabi kata, Nabi baca doa nah. Seolah-olahnya baca ada ritual. Ada kerohanian situ tu. Walaupun sudah tamat dah sembahyang. Maka Nabi baca apa? Bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Azhaba annal hammi wal hazan. Ini bacaan ketika sapu muka. Maka kata Imam Tirmizi, wa akhrajat Tirmizi fi sunanihi an tariqi hadis rakam 212. Imam Tirmizi mentakhrij hadis tersebut dalam kitab dia. Thumma qala, kata Imam Tirmizi, hadisun Anas hadisun hasanun. Hadis ni hasan. Hadis hasan boleh buat hujah, bukan fadilah amal.
Bukan fadailul a'mal sahaja. Boleh buat hujah. Qala Albani ni tak kenal ni. Ni tokoh yang sangat dikagumi oleh suara yang kita dengar tadi. Yang baru saja kita dengar tadi. Tokoh ni sangat dipuja-pujai, ya, digemari. Qala Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu taala sahihun. Syekh dia puja, yang dia sangat suka ni mentakhrijkan hadis tadi sahih. Bukan dhaif jiddan, bukan terlalu dhaif, apatah lagi tidak sahih. Sahih kan? Hadis tentang sapu muka sahih, hasan li zati, dan terlalu banyak lafaz-lafaz yang menunjuk kata Nabi sapu muka tetapi sanadnya dhaif, maka dibantu dengan yang sahih dan hasan, maka hadis tadi naik hasan li ghairi, maka tak boleh lagi nak kata dhaif jiddan, tak boleh. Tak boleh. Tiba-tiba ada begini. Tak boleh. Sebab tu kita kena pilih. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kena tilik kepada siapa kamu ambil agama kamu. Begitu. Alhamdulillah, kita telah selesai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala ini tentang masalah apa yang dia kata itulah. Itu dia. Maka kita nak tengok sedikit apa yang dia kata tu adakah benar ataupun tidak benar. Mari kita terima di atas neraca kebenaran. Yang pertama iaitu ni orang panggil kata kita nak tengoklah apa yang dia kemukakan. Ilmu ni orang panggil kata tak pasti kita kena duk bergocong. Tak pasti kita kena duk orang panggil kata semuka. Semuka tu ada majlis dia. Akan tetapi apabila orang tu sebarkan orang panggil kata pengajian umpama ini di atas udara, maka itu panggil perkara yang jadi umum. Umum boleh dengar belaka, ada orang awam boleh dengar, orang hak mengaji boleh dengar, orang alim boleh dengar, semua boleh pakat dengar belaka. Nampak tu tak? Maka apabila dia lepas dengan cara umum gitu, kita bolehlah ambil istifadah daripadanya. Kalaulah benda itu benar, kita terima. Kalau benda tu tak benar, kita kritik. Di atas neraca ilmu, tak maki hamun. Tak orang panggil kata tak pelekeh, gi mari ke gapo dak, orang panggil jalan di atas neraca ilmu. Itu cara orang ngaji. Ulama-ulama kita buat gitu juga. Ya dapati kitab-kitab ulama hak tulis, terkadang ya tak jumpa pengat ulama tu, tapi ya jawab balik. Tak ada gapo. Itu orang panggil cara ulama duk main. Cara orang ngaji duk main. Ada apa orang nak bergocoh. Orang pesen kata nak tumbuk. Hak ni orang panggil ajaran yang orang panggil kata kalau duk dalam negeri pun kena jajah demo lah. Ajaran orang pesen orang tak agak pergi. Orang darat, orang kampung. Orang mana kata orang tak ada orang panggil kata sifat insaf. Tidak ada sifat orang panggil kata sebagai pelajar. Sebagai ahli ilmu, bukan lagu tu. Kalau timur ajaran ni ikutlah mari daripada bucu mana pun, maka ia panggil kata ajaran yang bukan ajaran ahli ilmu. Ajaran ahlul ahwa, ahlul bidah. Faham tu tak? Baik. Dia kata, dia bukalah rakamnya seorang daripada ustaz tu. Dia buka. Dia kata, hadis ni tak sahih. Terlalu dhaif. Maka dia kata bosai-bosai tak sah dengar lah. Itu dia. Maka ya waktu baiklah. Ustaz ni saya dah kenal juga dia ni. Sebagai ikhwah jugalah. Masa duk ngaji Mesir dulu tu. Tetapi dia duk di lain, ngaji di lain. Kita ngaji di lain. Tapi sama-sama mengaji Mesir belaka. Orang panggil kata kawan-kawan guru kita belaka. Duk PA ni pun. Itu dia. Baik. Dia sebut kitab Majmu' Az-Zawaid. Bagi Imam Al-Haythami, dia baca gitu. Baca gitu tak kena, tidak ada seorang pun ulama sebut ulama Al-Haythami gitu. Dengan mat gitu tak ada. Al-Haythami. Baca dengan Al-Haythami. Gitu. Tak. Tu kitab bagi Majmu' Az-Zawaid. Dan satu lagi dia sebut kitab nama Jami' Al-Kabir. Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmizi. Boleh baca belakalah. Dia baca Tirmizi, kita baca Tirmizi. Tak ada salah. Tirmizi, Tarmizi, boleh baca belaka. Tiga wajah tu adalah waris belaka daripada ulama-ulama kita. Adapun dia sebut kata Jami' Al-Kabir, tak betul. Kitab ni nama Jami' As-Sahih, bukan Jami' Al-Kabir.
Nampak tu tak? Kitab ni nama Jami' As-Sahih Sunan At-Tirmizi. Tu dia. Baik. Gaponya dia nak isyarat? Nak isyarat kata, dalam kitab ni, dalam kitab Sunan At-Tirmizi ni, ada hadis sapuh muka. Kita tak ada nak besar masalah ni. Mereka yang nak sapuh gila. Mereka yang tak mahu nak sapuh, tak usah sapuh lah. Tapi masalahnya dok jadi panas dalam masyarakat. Orang tak sapuh muka, dituduh jadi khawarij, dituduh jadi al-wahabiyah. Itu masalahnya. Ni kita tak ada iftira. Kita tidak orang yang kata, tidak orang yang kata-kata dengan, orang yang kata tidak ada sumber kita kata. Tak. Ini kita ni. Ini kita ni. Kesilapan al-wahabiyah, wahabiyah tentang masalah khilafiyah. Salah satu daripada masalah yang dia wari di dalam kitab ni, iaitu hadis masalah sapuh muka. Mana kata, orang semaya tak sapuh muka, dicok, diparaikan, dikatakan, dibubuhkan, mereka ini wahabi. Wahabi ni siapa? Khawarij. Halal darah dia, halal harta dia, itu hukumnya tu baik mari. Ini masalah dalam masyarakat dok jadi. Hak dok jadi tu siapa? Orang awam, tak bukan orang awam. Orang adakan subel belik kepala besar tu, hak dok jadi masalahnya. Kerana orang alim ni dia bawa orang tu, kalau bawa kena jalan, alhamdulillah. Boleh kita sama-sama duduk. Kalau bawa tak kena, bawa awamun nas tak kena, tu jadi khatiruk. Sebab itulah kita ni berhajat kepada orang yang kata, duk bersih ke perkara yang cemar tadi. Orang cemar, kita membersihkan, tak ada salah gapo. Tu tak? Baik. Jadi, dia royak, ustaz ni royak kata, dalam Sunan At-Tirmizi ni ada hadis sakut paut dengan sapu muka. Dia bacakan hadis tu. Dia bacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qudiya salatahu." Dia baca gitu lah. Tetapi apabila kita tengok di dalam orang yang kata riwayat-riwayat, kita tahu kata riwayat ni tak ada. Ni, riwayat ni riwayat kita baca ni tak ada dalam Sunan Tirmizi. Marilah nuskhah mana, tak kira di Azhar, tak kira di Suria, tak kira di Myanmar, tak kira di Pakistan, tak kira di mana. Hadis tu ghairu mawjud, tidak ada dalam kitab ni. Saya cabar, siapa pun orang yang nak mempertahankan kata ada hadis ni, tolong royak. Hak tabak cetak ke mana? Samnak ngan pim mana? Hak mana cetak ke? Waktu baik mari kepada masyarakat. Berhentilah kata nak gocoh, nak apa berhenti hak tu. Orang darat kecek lagu tu. Tak sepatut nak jadi talabatul ilm. Tu dah? Baik. Dia baca idza qudiya salatahu. Tak, dalam lafaz nak baca idza qada salatahu. Dengan bina maklum tu. Yamsahahu jabhatahu biyadihi al-yumna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sapuhkan muka dia, jabhah mana ada air ada, dengan tangannya yang kanan. Wa yaqul, dan dia kata Nabi alaihi wasallam sebagai hadis ni. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, azhaba anni azhaba anni al-hamma wal hazan. Azhaba, dia baca gitu. Adapun lafaz hadis sebenarnya iaitu Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Jatuh, gaduh doa. Orang yang kata nak kritik orang gaduh doa, panah doa ni, saya pakai jatuh Allahumma. Nampak tu tak? Tidak ada. Saya ni takhrij akan ini lafaz ni, beberapa orang panggil jalan ni yang kita dapat lebih pada 10 jalan ni. Alhamdulillah kita telah takhrij mari. Sebagaimana ulama-ulama kita dak kemukakan. Dia pun terjemah. Seorang ustaz tadi tu, dia terjemah kata, adalah Nabi SAW apabila selesai semaya, mana habis semaya lah. Maka kena, semaya ni, mana kata, orang panggil kata, perkara yang dia baca lah tarikh tu. Kita ittifaq. Nah, perkataan, perbuatan yang memulakan semaya itu dengan takbir, dan menyudahi semaya itu dengan taslim, dengan syarat-syarat yang tertentu, tak ada apa sini. Ini ittifaq. Kita dengan mereka ittifaq. Tak ada gapo. Nampak tu tak? Maka, hak naknya gapo? Hak naknya, nak ayat kata, hadis ni adalah hadis yang ada dalam Sunan At-Tirmizi.
Ini orang panggil kata kalau bahasa kita nak ayat ngap cara mudah-mudah, hadis ni adalah tak ada dalam Sunan Tirmizi. Saya cabar kepada orang hak kecek sendiri dan orang nak bantukan perkara ni, bawa hari. Duk dalam rakam mana, juzuk mana, orang panggil kata bak gapo, tolong waktu tubik. Tolong wari kepada masyarakat. Janganlah kita nak buat perkara yang kita nak buat kan mari kita sandar pada syariat. Tak boleh lagu tu. Kita kira ayat. Wa inna minhum yalwuna alsinatahum bil kitab wa ma huwa min al kitab. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al kadhiba wa hum ya'lamun. Kita tahu cerak-cerak sebab orang ngaji. Ya sendiri pun ngaji kita ni. Kita yakin kita ya pun ngaji juga. Tetapi dok baca mari di mana hak jumpa? Tahu cerak-cerak kata benda ni tak ada dalam kitab ni, tapi royak kata ada dalam kitab ni. Dinamakan wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Royak gi kata gi kecek dia dalam agama Tuhan sedang benda hak tu bukan-bukan. Sedangkan dia tahu kata benda tu bukan. Kita nak jawab lagu mana dak pe Tuhan kalau kita ngajar orang masyarakat lagu ni. Nah, nak kata orang jahil ngaji banyak juga. Tetapi tak bolehlah kita kecek lagu ni dalam masyarakat. Nak ngajar orang tepat kita nak murid kita lagi. Ya. Tapi kalau waktu tubik di atas udara ni, wajib di atas orang yang mengetahui, kena jawab balik. Jangan lepas. Kenapa? Kerana itu adalah benda yang menyalahi agama. Orang apabila menyalahi agama, kena menyatakan kepada masyarakat. Kata ni tak kena. Demo nak buat, hatu suku kira itu demo dengan Tuhan. Tetapi nak panggil seru orang buat seumpama demo buat, tak boleh. Tak kena lagu tu. Wajib di atas orang tahu tu kena menyatakan kepada masyarakat. Kemudian dia kata orang Melayu dia ada orang cara sapu muka. Masalah ni bukan masalah bangsa bahasa, bukan. Masalah din agama. Tak kira bangsa mana, bahasa mana, Arab ke Melayu ke gapo ke, ya so ya sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sore. Quran kita apa so ya syariat kita tu eh. Nampak tu tak? Ni nak kita faham lah. Bukan mana tahap ni adat istiadat orang Melayu. Kalau lah adat istiadat sungguh tak kena waris hadis eh. Nak pakai kain sarung tak kena tanya hadis. Nah, nak pakai baju turut belanga tak kena tanya ayat Quran dak. Tapi hak naknya gapo? Naknya kita waktu be hadis. Kamadi kita kata orang Melayu ni dia ada cara sapu muka. Dia tak kena. Dia bukan khusus bagi orang Melayu kalau ada hadis ni. Orang Arab, orang Pakistan, orang India, orang mana-mana pun kena beramal dengan hadis tu ada. Faham tak tu? Tu dia. Baik. Kamadi dia royak Anah ni khadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadir Nabi gitu dan gini. Baik. Kemudian alhamdulillah yang ngajar tu ada juga amanah. Tapi amanah yang timai di atas neraca amanah tak jadi amanah. Faham tak? Makna kata ya wa'ri rakam. Wa'rinya orang panggil kata tanah kata hadis ni ada dalam Sunan Tirmizi rakam berapa. Tu amanah dah ngajar lagu tu. Hak tak amanah. Rawahu Tirmizi. Tak ada ayat apa sekarang. Hak tu teruk. Orang tak ngajar dah umpama lagu tu. Sebab apa? Sebab orang kita nak harap tak boleh lah ni. Tak support ulama dulu. Ulama dulu dia takut ke Tuhan. Ulama lah ni Allahu Akbar. Illa ma rahima Rabbi subhanahu wa ta'ala. Mereka yang Allah Ta'ala merahmati. Nak boleh semata habuai. Belalah kena tak kena dengan agama ikut dia. Bukanlah tu. Dia kata kana. Ni, seorang ustaz ni kata kana. Akhraja at-Tirmizi fi sunadihi. Telah mengeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sunan. Memang kena baca akhraja. Sebab Imam Tirmizi dia ada sanad sampai Nabi SAW. Rakamnya mana? Rakam 212. Sebagaimana kita dengar saat ni. Rakam 212. Tak apa. Kitab bakal ada belakang. Ni bukan kitab Wahabi. Nama duk faham kata, tu kitab Wahabi dah bawa tu. Hak tak Wahabi ada. Tak apa. Waktu baik tak apa. Hak tak Wahabi. Tu baik. Tolong buka kepada kita. Waktu baik dalam masyarakat kata, hak ni nuskah hak bukan Wahabi bawa. Tak ada apa. Wahabi ni orang panggil kata perkara yang nak tuduhkan orang. Wah nego panggil. Nak berjauhkan orang daripada ajaran yang benar tu. Tak serupa dengan dia Wahabi. Tak serupa dengan dia Wahabi. Walaupun orang tu serupa dengan syariat Allah Ta'ala, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dituduhi juga. Tu masalah. Tu tak? Baik.
Kita pun bukalah apa yang dia kata tu. Didapati rakam 212. Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala mengeluarkan hadis ni ayat sana tu 212 tu dalam kitab As-Salah. Babu ma jaa fi anna ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Babnya iaitu barang yang datang pada bahawasanya doa itu tidak ditolak. Mana kata Tuhan tu nak terima doa kita apabila kita doa di antara orang ber dan iqamah. Orang ber sudah, kamar kita semaya sunat, kamar dia kita lepas tu kita berdoa supaya nak Tuhan itu terima masa tu Tuhan janji Tuhan nak terima. Nah, royak Nabi royak kita. Lepas tu ulama pula main royak kita. Kita boleh tahu. Kemudian hadis tu hadis katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu yamsahu jabhatahu bi yadihi al-yumna tu ia kata ada dalam Sunan Tirmizi ni. Kenapa? Ada dalam Sunan Tirmizi ni. Maka kita pergi buka tengok. Didapati hadis katakan hadis Anas sungguh. Tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Tidak ada sepatah pun perkataan kata idza qada salatahu. Ambil mana? Ambil dana perkataan idza qada salatahu. Dia kata ulama kita royak. Ulama royak tak boleh jadi. Bahasa tani kata tak song ulama kita nak royak tak kena. Salah ulama tu mungkin dalam masalah mengajar agama. Tapi salah rasul tu mustahil. Ada situ lah. Apabila kita ni tahu dah kata apabila ulama royak. Cuba kita tengoklah kitab Tirmizi ni. Sunan Tirmizi ni buka tengok sungguh tak. Lagu mana? Bukan mana kata kita tak sikah pada ulama kita. Tetapi boleh jadinya ulama tu boleh jadi terlupa. Kalau boleh jadi gitu, boleh jadi gini. Itu kita suka dengan baik. Kalau lah orang yang kata ada sejenis ulama apa yang kata nak kepada habuai tu. Dia sekali nak bahang di atas agama Allah tu minta Tuhan jauh daripadanya. Itu dia. Apabila gitu kita tengok hadis ni tak dapat ti. Hak yang baca tadi tak ada oleh Tirmizi. Orang panggil apa? Kita hukum orang awal. Royak kata ada tapi tak ada. Hukum ke apa? Tanya ambil. Kita tanya diri kita. Royak tak ada. Tiba-tiba tak ada. Makna kan? Kira ambil. Ama kata kasar pula kita royak. Baik. Kemudian. Dia kata. Hadis Anas hadis Hasan. Allahu Akbar. Dia kata hadis ni hadis Hasan. Ustaz yang buka rekod saat ni tu. Makna kata dia kata hadis ni terlalu dhaif. Tak sahih. Pakok mana dia kata? Hadis ni hadis Anas, hadis Hasan. Imam Tirmizi hukum kata hadis Hasan. Nak royak kepada masyarakat katakan no. Nak royak kepada masyarakat kata, hadis hamba baca ni hadis yang dihukumkan oleh Imam Tirmizi kata Hasan, tiba-tiba ustaz ni hak royak kata terlalu dhaif ni lebih pandai pada ulama kan macam mana? Nak royak pada orang awam. Sedangkan dia sendiri tu, orang royak sendiri tu, hadis ni tak ada mula lagi dalam Sunan Tirmizi. Situ. Pas yang kedua, ya wa'ari kata, qala Abu Isa hadisun Anas hadisun Hasan. Hadis lain. Wa'ari hukum. Perkataan ni ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Tapi gibubuh hadis hak lain. Hadis Imam Tirmizi wa'ari, hak ya hukum, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa tu Allah Ta'ala tak sepak. Allah Ta'ala tak orang yang kata Allah Ta'ala terima. Nah, Allah Ta'ala janji kata dia nak terima kalau orang tu hamba tu berdoa di antara orang badan al-iqamah. Ya wa'ari hukum Imam Tirmizi nak royak atas hadis apa muka tu hadis Hasan. La ilaha illallah. Hadis mula-mula hadis tak ada dah mula-mula. Ambil pula perkataan Imam Tirmizi nak bantukan perkara hak lain. Mana tak mengajar macam ni? Kita tak takut Tuhan tu kan? Kita terlupa kan? Ayat Allah SWT kata wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Orang wa aman hak kita dok royak, dok suka kata kita ni orang subir besar ni boleh percaya lah. Wa amma tu kubur apa generasi pun dengan sebab kita dok royak. Tiba-tiba apabila kita meninggal dunia jumpa dengan Tuhan, Tuhan tanya kata mu royak tu ambil mana? Imam Tirmizi kata hak lain, panggil Imam Tirmizi mari. Imam Tirmizi hukum hak mana? Imam Tirmizi kata, aku tak ada hukum hak ni dalam kitabku. Aku tak bagi mula dah hadis ni. Kita nak jawab kan dak payah Tuhan.
Tak ada. Ingat langsung ayat Quran kata, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tuhan suruh kita itu beringat, takut, taruh. Kata kita satu hari kena jumpa dengan Tuhan. Jumpa apa? Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Ta'ala nak balas apa yang kita usaha. Kalau kita dah mengajar orang semacam ni, orang sengkar kata ini hadis Nabi, sedangkan bukan hadis Nabi, dalam arti kata tak sabit, kita nak jawab guna tak payah Tuhan. Sengkar kata orang baca talqin kita juta orang manfaat bagi kita. Tak. Sengkar kata orang semaya juta di atas kita manfaat bagi kita. Tak. Selama mana kita itu royak tak benar di atas hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena takut ke Tuhan. Terutama orang yang pesing ngajar orang. Kita nak buat, ikut lah. Royak kata hadis maudhu', kita nak amal juga. Ikut demo, tak ada masalah. La ikraha fid din. Tak ada menurut asal gapo. Tapi siapa kata nak royak atas hadis amal ni maudhu', tapi amal nak amal juga. Orang tak, awamun nas tak laku. Sebab tu yang nak wari email Tirmizi, warinya adalah Sunan Tirmizi. Ambil ke apa? Ambil brand kata. Nah, ambil orang panggil kata kekuatan daripada kitab Imam At-Tirmizi. Sebenarnya memang tak ada. Tiba-tiba dia kata hadis ni hadis hasan. Apabila hadis hasan bila buat hujah dia kata. Bukan sekadar masalah fadail a'mal. Memang fadail a'mal memang. Tetapi kena tengok juga kata hadis yang kita wari tadi ni benar ke tak. Lepas nanti kita bahas masalah hadis sapu muka. Nak sapu tak ada masalah ni, nak sapu ke sapu. Kita tak nak lari tak boleh, kita tidak ada hak. Tetapi nak pergi royak kata ini Imam Tirmizi hukum atau sahih, ni tak boleh. Ni tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada kata. Patut orang yang tahu kata dia tak ada kata, tak ada tubik royak pada masyarakat. Tuhan akan tanya juga kita. Bahkan kalau orang sekat kita, orang tu Tuhan akan tanya juga kita. Jangan ada waktu turut seumpama orang Quraisy dulu. Ittabi' sabilana wal nahmil khatayakum. Wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai'. Saya kata. Turut buat kita, turut sarayak, sakecek, takut jadi pecah belah, tak gitu, tak gini, sarayak, tak usah menyata hukum agama belah lah, dia mana buat lagu mana. Asal kita dapat suara dia, tak ada masalah. Apa, dapat habuai, dapat duit, dapat harta wakah, dapat kau tak apa, tak usah sakecek. Tak apa, turut kita selamat. Tak, saya kata, wal nahmil khatayahum, wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai'. Sebab apa? Sebab laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hak kita buat, kita kena tanggung. Hak kita tak ada buat, tak kena sakut pau. Gapo dengan kita? Orang lain. Orang kita, hak diri kita. Tu dia. Yang duk bimbang, demo jamin. Belah lah kita tak sakecek. Kita duk demo ni, kita sakecek. Tak ada gapo. Demo ni tak wui kecek, sakecek. Walaupun kita tahu pun. Jangan buat gitu, Tok Guru. Jangan buat gitu, masyayikh. Jangan. Ittaqullah. Nah, ingat molek adik kita jadi tok guru ni, Allah SWT wi amanah kita ni. Jangan buat mudah. Itu dah. Baik. Hadis ni pertama tak ada oleh Sunan Tirmizi. Yang kedua, Imam Tirmizi tak ada hukum hadis sapu muka tu hasan. Patut teruk lagi. Qala Albani ya kata. Albani si pun kata sahih. Memang Albani kata sahih semua hadis. Tapi hadis bukan hadis sapu muka dah. Hadis doa tu Tuhan tak tolak apabila kita doa di antara orang badan iqamah. Tu hak Albani hukum. Tak ada masalah hak tu. Hak tu kita terima. Tetapi nak pergi ayat ning hadis sapu muka ni Albani sendiri pun hukum kata sahih. Tiba-tiba orang ikut Albani ni kata dhaif jiddan. Lebih alai daripada Albani kau macam mana? Allahu akbar. Duk main ngapi yo ni. Orang tak ngajar dah ni. Kenapa dah? Orang tak ngajar dengan orang tahu ilmu hari ni terbuka belaka. Jangan pesing kata kita duk ngajar seumpama orang pergi ke Mekah 3 bulan 2 bulan jamin nung bukan. Ni jamin kita ni 8 je sampai dah Mekah. Hari ni orang nak tahu hadis Nabi, boleh cari dalam minit tu lah. Nak boleh orang panggil bicara dalam masa tu lah. Tu dia. Jangan kita buat kata Allah ni Albani sendiri apa hukum tak sahih. Demon ni nak puja Albani tapi menyalahi Albani. Ulama ya sendiri pun tak turut. Tu hak yabuh. Oh jahat sungguh puak ni. Tu. Pabuh kau orang ni puak pecah belah orang ni, puak tak pakat ulama ni, puak panas diri ni, puak tak ada tok guru ni. Tu yabuh. Ngajar gapo lah tu? Masalah gapo kita ngajar kepada masyarakat lah ni? Gapo kita boleh? Boleh apa? Boleh pitih.
Pak boleh ke apa? Boleh nama. Pak boleh ke apa lagi? Boleh pangkat. Boleh ke apa lagi? Boleh seni. Boleh orang puja kita. Kekal tak benda tu? Kita duk ngaji tasawuf tadi tu kekal tak benda tadi tu? Ngajar di mulut tetapi walam yadkhulu fi al-qalb. Walam yadkhul fi qalb. Tak masuk dalam hati. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kata dengan mulut tapi hati baik lain. Lagu lain. Ha ni? Ha ni tu hendak ngepek kita. Jadi orang atas ayat tu orang kafir. Tak. Quran ni hak kita. Orang kafir. Lah tu ayat. Kita orang Islam, orang mukmin boleh nak buat perangai lagu tu? Tak boleh. Sebab tu kita kena ambil ibrah daripada dia. Faham molek tu dah? Ha, tu dia. Baik. Lepas tu ayat lah. Ayat kata, Fangzuru amman ta'khudhu dinakum. Ha, memang kita nak tengok sungguh. Tengok molek-molek kita nak ngaji ilmu dengan siapa? Yang pertama, kena orang berguru. Ha, kena kita pun nak juga ni. Yang kedua, kena ada janggut. Ha, kita pun nak juga. Yang ketiga, kena ada subel. Kita pun nak juga. Yang keempat, kita kena ada ismaya. Kita nak juga. Yang kelima, kita kena ada amanah. Dia mau tak ada amanah. Ni. Yang kelima ni amanah tak ada. Riwayat Tirmizi kata, dalam Sunan Tirmizi, tak ada perkara tu. Riwayat kata Imam Tirmizi hukum, tetapi Imam Tirmizi tak ada kata. Riwayat kata Albani hukum, Albani tak ada kata. Tu dia. Bagapo kita? Amanah tak ada. Apabila amanah tak ada, hak zahir tadi, tak kira ada ismaya, tak kira janggut, tak kira kaisubel, tak kira apa tu, jatuh habis. Sebab apa? Sebab amanah tak ada. Kita duk mengajar orang sifat Nabi ni amanah. Pak kita jadi orang warasatul anbiya. Orang nak jadi orang mengajar orang, guru orang. Kita tak ada amanah ni, kita turut siapa? Man anta tattabi' man. Mung tu turut siapa? Kalau tak turut Rasulullah dalam masalah nak mengajar ajaran agama, boleh ke apa kita? Bagaimana kita nak ngaku kata kita ni warasatul anbiya? Kalau kita panggil syaraf. Apa makna syaraf? Kemuliaan. Sebab kita ni orang ganti dia. Dalam arti kata jalan nak mari bawa ajaran dia. Akan tetapi kita tak ambil amanah main ngajar. Tu tak? Tu dia. Sebab itulah jangan kita orang panggil kata kecek wisdak mulut dalam masalah ni. Nampak tu tak? Jadi masalahnya kita nak ayat tahu kata Albani rahimahullahu ta'ala dia hukum hadis ni kalau kita pergi tengoklah dalam kitab dia iaitu ni kitab silsilah ahadis ad-dhaifah wal mawdu'ah ni juzuk yang ketiga hadis rakam 1058 Albani hukum kata dhaifun jiddan. Hadis ni hadis dhaifun jiddan. Sebab apa? Dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Abu Daud tak ada, Tirmizi tak ada, Nasa'i tak ada, dalam apa nama kitab Ibnu Majah pun tak ada. Dalam Muwatta pun tak ada, dalam Darimi pun tak ada, dalam Musnad Imam Ahmad pun tak ada. 9 kitab ibu hadis ni tak ada sahbut. Pada mana hadis ni? Hadis ni ada dalam kitab Ibnu Sunni. Kitab Ibnu Sunni ni dalam rakam 112. 112. Nampak? Dan ada dalam kitab Mu'jam At-Tabarani Al-Awsat. Tapi Imam Tabarani katakan, lam yarwi hadzal hadis an Muawiyah illa Zaidun tafarrada bihi sallam. Hadis ini tidak diriwayat daripada Muawiyah malaikat Zaid al-Ammi. Dia itu mengasingkan, tak ada orang lain riwayat hadis ini. Daripada Zaid itu malaikat Sallam. Malaikat Sallam. Sallam at-Tawil. Sallam at-Tawil al-Madaini. Orang ni Sallam ni, kalau kita kembali kepada kitab ulama ada bincang masalah diri dia tentang orang nak riwayat hadis, ulama kata kazzab, orang dusta. Apabila ada orang kazzab di dalam rawi, hukum tu baik wa imam dhaifun jiddan ataupun maudhu'. Tu dia. Tu. Adapun hadis soal lagi dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Al-Asfahan. Hak lafaz kata idza kana qada salatahu masaha jabhatahu bi kaffihi al-yumna thumma ammaraha
ala wajhi hatta ya'ti biha ala lihyatihi wa yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila semaya dia itu sudah semaya, dia sapukan dahi dia itu dengan tangan kani, sehingga siapa dijangguk dia itu kama dia baca bismillahilladzi la ilaha illahu huwal apa nama alimul ghaibi wasyahadah arrahman arrahim tu, hak ni riwayat ni riwayat maudhu'. Albani hukum kata maudhu'. Sebab apa boleh kata maudhu'? Sebab apa boleh kata maudhu'? Sebab ada di dalam sana itu nama Daud ibnu Muhbir. Daud ibnu Muhbir ni orang yang dusta atas Nabi SAW. Orang panggil kata orang buat hadis maudhu', hadis palsu. Maka tubik hukum kata maudhu'. Adapun Imam Al-Haythami rahimahullah ta'ala waktu baik dalam kitab Majmu' Az-Zawaid, dia kata sebagaimana seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia kata rawahu At-Tabarani fil Awsat wal Bazzar binahwihi bi asanid wa fihi Zaid al-Ammi wa qad wathaqahu ghairu wahid wa dha'afahu jumhur wa baqiyatu rijal ahadi isnadai at-Tabari thiqatun wa fi ba'dihim khilaf. Perkataan Haythami ni di dalam kitab